Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas bersama Ustazah Salina ayat kefahaman tingkatan 5 surah An-Nur iaitu surah ke-24 ayat 35 di bawah tajuk Hidayah Allah. Baiklah, sama-sama kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Baiklah, kita lihat apakah maksud ayat ini. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah yang menerangi langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Bandingan nur hidayah petunjuk Allah adalah sebagai mishkat yang berisi sebuah lampu. Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu dalam geluk kaca ataupun kandil. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Geluk kaca itu pula jernih, terang, laksana bintang yang bersinar cemerlang. Seterusnya, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun yang disinari matahari semasa terbit dan terbenamnya. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya bersinar walaupun ia tidak disentuh api. Nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha'. Cahaya berlapis cahaya. Allah memimpin sesiapa yang dikehendakinya kepada nur hidayahnya itu. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Allah mengemukakan berbagai-bagai misal, perbandingan untuk umat manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Baiklah murid-murid, ayat ini berhubung dengan cahaya. Kenapa cahaya sangat penting? Apa peranan cahaya dalam kehidupan kita? Sebagai contoh dalam suasana yang gelap ini, walaupun kita ada mata kita sehat, mata kita dapat melihat, tapi tanpa cahaya, mata kita tidak dapat berfungsi. Tanpa cahaya, fungsi mata tidak dapat digunakan. Jadi, Allah kurniakan cahaya supaya mata kita melihat. Mata melihat apabila wujudnya cahaya. Jadi, inilah perumpamaan. Allah mengumpamakan nur dan hidayahnya yang menerangi hati manusia seperti lampu di dalam kendil kaca. Lampu ini dinyalakan dengan minyak yang mempunyai keberkatan dan minyak itu sendiri pun bercahaya walaupun tanpa disentuh api. Maka cahayanya memancar gemerlapan yang disebut sebagai nurun ala nur, iaitu cahaya berlapis cahaya. Baiklah murid-murid, Alhamdulillah, idea daripada Allah
selepas mendengar ceramah oleh Ustaz Noman Ali Khan dalam video YouTube-nya yang Ustazah akan sharekan linknya juga, gambaran cahaya Allah yang disebutkan sebagai mishkat, satu kawasan lekuk yang ada di dinding untuk diletakkan lampu. Kawasan lekuk ini akan menyebabkan cahaya itu lebih tersebar nanti, dan lampu itu ada kaca, diletakkan di dalam kaca, bekas kaca, dan kaca itu sendiri jernih sehingga menyebabkan cahaya lampu akan terpancar dengan begitu terang. Dan minyaknya adalah minyak zaitun yang minyak itu sendiri pun menyala, umpama bersinar walaupun tanpa disentuh oleh api. Maka apabila perkara ini berlaku, tersebarlah cahaya yang terang benderang. So, apa kaitannya dengan cahaya hidayah? Dengan hidayah Allah. Mishkat umpama rangka manusia ataupun tulang manusia, rib ataupun cage rib, apa dipanggil ni? Tulang selangka kita. Yang di dalamnya Allah letakkan satu lampu, iaitu hati kita. Allah kurniakan hati, dan hati ini bercahaya. Dan hati ini perlu digilap, perlu digilap. Dan lampu ataupun minyak yang akan memberikan hati ini lebih lagi cahayanya ialah Al-Quran. Al-Quran. Maka tersebarlah, terpancarlah nurun ala nur. Jadi murid-murid yang dirahmati Allah, Allah memberikan kita gambaran tentang hidayah. Begitulah keadaannya hidayah Allah. Apabila hidayah Allah masuk dalam hati kita yang bersih, maka dia akan menerangi hati kita untuk melihat sesuatu dengan lebih baik lagi. Jadi, bagaimanakah kita ingin mendapat hidayah Allah? Dalam slide ini akan dibincangkan cara untuk mendapat hidayah Allah dan apa perkara-perkara yang boleh menghalang hidayah Allah. Secara umumnya, cara untuk mendapat hidayah Allah yang pertama ialah aspek ilmu, iaitu kita mesti menuntut ilmu. Sebab ilmu adalah makanan hati yang akan menghidupkan hati, yang akan menggilapkan hati. Begitu juga yang kedua ialah amal salih, dan yang ketiga ialah berzikir. Semua perbuatan perkara-perkara ini dapat melembutkan hati, menjernihkan hati agar pancaran daripada hati bertemu dengan hidayah Allah akan memancarkan sinaran yang lebih terang supaya mata hati kita dapat melihat kebenaran dengan lebih baik. So, apa contohnya menuntut ilmu? Memahami Al-Quran, belajar dengan para ulama, dan juga mengambil iktibar daripada kejadian alam. Apa sahaja yang berlaku dalam alam ini kita ambil iktibar supaya dia menjadi ilmu yang baik untuk diri kita. Amal soleh pula ialah menunaikan solat, menunaikan perkara-perkara fardu, melakukan perintah-perintah Allah dan mengamalkan akhlak mulia sesama manusia ataupun sesama makhluk Allah yang lain. Berzikir pula ialah sentiasa menyebut nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan juga bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil dan membaca Al-Quran serta berdoa. Ini antara perkara-perkara yang akan menyebabkan kita mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seterusnya, perkara yang boleh menghalang hidayah antaranya ialah membiarkan diri dalam kejahilan, tak mahu belajar ataupun ponting kalau pergi sekolah pun, malas belajar dan meninggalkan suruhan Allah dan Rasul. Apa yang Allah suruh kita tinggalkan, apa yang Rasul suruh kita tinggalkan, kita hanya mengikut hawa nafsu dan juga suruhan-suruhan syaitan. Seterusnya, melakukan kejahatan dan maksiat. Apa sahaja bentuk kejahatan, sekecil-kecil kejahatan juga boleh menyebabkan hati kita rosak dan terbitnya ataupun terbentuknya satu titik hitam dalam hati kita yang akan menyebabkan pancaran hati, cahaya hati tidak dapat dipancarkan dengan baik.
dan juga berakhlak buruk akan menyebabkan terhalangnya hidayah dari segi perkataan, dari segi perbuatan. Perkara-perkara ini boleh menghalang hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, berkaitan dengan Al-Quran sebagai mukjizat terulung. Sebab antara perkara yang boleh mengundang hidayah Allah, kalau tadi lampu dinyalakan dengan minyak zaitun yang berkat, hati kita dinyalakan dengan pancaran hidayah daripada Al-Quran. Oleh sebab itu, kita ingin bincangkan yang pertama, ciri kemukjizatan Al-Quran, dan iaitu yang pertama dari segi gaya bahasanya yang sangat indah. Al-Quran sangat hebat. Kadang-kadang kita tengok ayat Al-Quran ini daripada susunan bahasanya ringkas saja, tapi dari segi pemahaman terjemahannya sangat panjang lebar. Gaya bahasa Al-Quran sangat-sangat indah. Dan Al-Quran mengandungi pelbagai jenis ilmu. Semua ilmu terdapat di dalam Al-Quran. Dan isi kandungan Al-Quran sangat-sangat lengkap, merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Dan tiada seorang pun di dunia ini yang mampu menandingi ataupun mereka menandingi ayat-ayat Al-Quran. Seterusnya, apa peranan kita? Al-Quran sebagai panduan. Untuk jadikan Al-Quran sebagai panduan, apa yang perlu kita buat? Kita bacalah ayat-ayat Al-Quran. Baca selalu ayat-ayat Al-Quran, iaitu ayat-ayat Allah yang Allah kurniakan kepada kita. Memahami isi kandungannya, menghayati ajarannya, dan mengamalkan segala suruhannya, supaya pimpinan hidayah Allah akan Allah berikan kepada kita. Seterusnya, berkaitan pula dengan kewajipan menuntut ilmu. Ada dua ilmu yang kita perlu tuntut, iaitu ilmu fardu ain yang wajib dipelajari oleh setiap individu, dan ilmu fardu kifayah yang wajib juga sebab fardu, yang wajib dipelajari oleh sekumpulan masyarakat. Apa contoh-contohnya? Okey, ilmu fardu ain, ilmu tauhid untuk mengenal Allah, ilmu fiqh agar kita dapat beribadat dengan betul, ilmu Al-Quran agar kita mendapat panduan, dan ilmu fardu kifayah ialah ilmu-ilmu yang memajukan lagi kehidupan kita di dunia ini. Ilmu seni bina bangunan, ilmu keuangan, ilmu perubatan wajib dipelajari oleh sekumpulan ataupun sekelompok umat Islam. Seterusnya, murid-murid yang dirahmati Allah, akhir sekali pengajaran ayat ini. Yang pertama, kita mestilah berusaha mendapatkan hidayah Allah dengan melakukan perintahnya. Kita mestilah menghayati dan mengamalkan ajaran Al-Quran agar mendapat hidayah Allah. Kita mestilah menuntut ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, dan kita mestilah melakukan amalan yang menghidupkan hati seperti berzikir dan membaca Al-Quran. Sekian dahulu, semoga ada kebaikannya. Salah dan silap, Ustazah minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.